Laporan kajian semula sistem pentadbiran awam akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk dilaksanakan tahun depan. Sistem pengedaran semua jenis mel Jabatan Perkhidmatan POS akan dikaji semula untuk mempercepatkan lagi penghantarannya. Berita sepenuhnya bersama Sabri. Laporan kajian semula sistem pentadbiran awam negara hampir siap. Laporan itu antara lain mencadangkan penggabungan kumpulan pegawai tadbir diplomatik atau PTD dan pegawai tadbir AM atau PTA. Kumpulan pegawai tadbir AM atau PTA sering mendakwa mereka tertindas. Sebaliknya, kumpulan pegawai tadbir diplomatik atau PTD diutamakan di segi kenaikan pangkat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Yusof Noor berkata, akibat rungutan pegawai kumpulan PTA itu, satu kajian semula sistem pentadbiran awam negara dibuat. Objektif utama kita membuat kajian ini ialah untuk menghapuskan keadaan tidak puas hati dan juga moral yang rendah dalam perkhidmatan akibat daripada beberapa perbezaan dalam pentadbiran. Datuk Dr. Yusof berkata kajian laporan yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam itu mengandungi beberapa cadangan membabitkan bidang tugas kumpulan PTD, PTA dan pegawai kerja. Ada kemungkinan ada formula penyatuan, kemungkinan ada satu formula memberi tugas-tugas yang tertentu kepada PTA yang merupakan misalnya satu jabatan itu khusus bagi PTA saja. Ini di antara kemungkinan yang akan berbangkit dalam kajian. Datuk Dr. Yusof berkata cadangan itu akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri dan dilaksanakan tahun depan. Beliau yang juga bertanggungjawab dengan bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri berkata 18 pertubuhan tidak berdaftar di seluruh negara dikenal pasti menjalankan kegiatan zikir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertumbuhan kegiatan zikir itu begitu banyak kerana ia turut dipengaruhi dari luar negeri. Sebelum ini, Datuk Dr. Yusof merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Pegawai Perkhidmatan Tadbir AM Malaysia atau PERTAM. Beliau berkata, orang ramai menaruh harapan tinggi terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh agensi dalam perkhidmatan awam. Mereka kini peka dengan apa yang berlaku dalam perkhidmatan awam, tidak seperti 10 atau 15 tahun lalu. Jabatan Perkhidmatan POS diarah mengkaji semula sistem pengedaran semua jenis mel. Ini perlu bagi mencapai matlamat sesuatu mel itu sampai kepada penerima dalam masa 24 jam bagi negeri-negeri di Semenanjung dan 48 jam di Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga, Telekom dan Pos, Encik Abdul Ghani Osman berkata di Kuala Terengganu, walaupun rancangan untuk mencapai matlamat pengedaran Jabatan Pos dilaksanakan sejak lebih 5 tahun lalu, pencapaiannya belum sampai ke tahap 50%. Encik Abdul Ghani juga mengarahkan Jabatan Perkhidmatan Pos meningkatkan pembukaan pejabat pos mini di kawasan yang sesuai di seluruh negara. Ini perlu kerana percubaan yang dijalankan sejak 2 tahun lalu menunjukkan pejabat seumpama itu mendapat sambutan orang ramai. Selain tidak membebankan kerajaan, pembukaan pejabat pos mini juga boleh mendekatkan lagi perkhidmatan itu kepada rakyat. Sultan Kedah bertitah menasihati semua pihak agar sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Mereka wajar memberikan perhatian terhadap kedudukan ekonomi, politik dan keselamatan negara. Ketika merasmikan persidangan belanjawan negeri di Dewan Undangan Negeri di Alor-Star, Baginda bertitah, walaupun ada tanda ekonomi negara beransur pulih, rakyat hendaklah jangan lalai dengan keadaan itu. Dalam perkembangan lain, Sultan Selangor Darul Ehsan bertitah mahukan hubungan penghulu-penghulu dan juga ketua-ketua kampung dengan istana dirapatkan. Titahnya perhubungan yang erat perlu bagi menjamin kesejahteraan rakyat di negeri itu. Sultan Selangor Darul Ehsan hari ini menerima menghadap pembesar-pembesar, penghulu-penghulu dan juga ketua-ketua kampung Selangor Darul Ehsan di Istana Selangor, Kuala Lumpur. Baginda dan Tengku Ampuan Selangor Darul Ehsan kemudiannya menyertai pembesar-pembesar, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung ini menikmati jamuan yang disediakan.
Perjumpaan ini menurut baginda adalah langkah permulaan bagi mengeratkan hubungan istana dengan penghulu-penghulu dan juga ketua-ketua kampung di negerinya. Di majlis ini, baginda sempat berkenal mesra dengan pembesar-pembesar, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung yang hadir. Penyelidikan lanjut sedang diusahakan terhadap penggunaan kapal selam oleh Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Penolong kepada Panglima Tentera Laut Laksmana Pertama, Datuk Yaakob Haji Daud berkata, kajian lanjut mengenainya dijalankan oleh 16 pegawai TLDM di 4 negara Eropah. Selain itu, TLDM sedang membuat persiapan membawa balik 6 helikopter jenis Wasp dari United Kingdom pada April hadapan. Kapal selam bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan sesebuah negara. Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM yang menyedari hakikat ini terus berusaha mendapatkan kapal selam bagi menjaga perairan negara. Penolong kepada Panglima TLDM bahagian anggota Datuk Yaakob Haji Daud semasa melawat Pusat Simpanan Sukarela TLDM KD Sri Klang di Ibu Negara pagi tadi berkata kajian mengenai kesesuaian kapal selam di perairan negara sedang dijalankan di United Kingdom, Jerman Barat, Sweden dan Perancis. Menyentuh pembelian 6 helikopter Wasp, beliau berkata helikopter ini akan mengiring kapal TLDM khusus untuk pengawasan, mencari sasaran dan menangkis, mengawasi kegiatan kapal selam. Helikopter ini yang dipandu oleh juruterbang TLDM akan ditempatkan di pangkalan TLDM di Lumut, Perak. Sebelum ini, Datuk Yaakob memeriksa perbarisan pasukan simpanan sukarela TLDM. 50 pegawai dan anggota pasukan ini mengambil bahagian dalam perbarisan. Datuk Yaakob juga memeriksa bengkel anggota-anggota berkenaan. Perjanjian sempadan maritim di antara Malaysia dengan Singapura akan siap secepat mungkin. Menteri Besar Johor Haji Muhyiddin Yassin memberitahu Dewan Undangan Negeri, Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah sedang mengambil langkah menyegerakan perjanjian itu. Menurutnya, Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah Datuk Dr. Sulaiman Daud mengadakan lawatan mengejut ke Selat Johor pada 17 November lalu bagi meninjau kedudukan sempadan di antara kedua-dua negara. Di samping itu, satu mesyuarat jawatan kuasa sempadan di antara kedua-dua negara akan diadakan awal bulan depan. Pertumbuhan ekonomi negara yang menggalakkan sekarang tidak sewajarnya menjadikan rakyat negara ini mengabaikan amalan berjimat cermat. Timbalan Menteri Keuangan, Senator Farid Arifin berkata, walaupun kedudukan ekonomi negara menggalakkan, kejatuhan pasaran saham New York dan London boleh menjejaskan ekonomi negara ini. Senator Farid berkata, bila negara barat mengalami kemerosotan ekonomi, negara membangun juga boleh terasa akibatnya. Ini kerana apabila negara maju mengalami kemerosotan ekonomi, negara-negara membangun sukar membuat urus niaga dengan mereka. Beliau menasihatkan orang ramai supaya terus berjimat cermat pada musim pertumbuhan ekonomi sekarang bagi menghadapi sebarang kemungkinan perubahan ekonomi dunia. Senator Farid merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Pemaju-Pemaju Perumahan Melayu Malaysia. Beberapa rancangan dan penyiaran iklan-iklan dalam media elektronik luar negeri akan ditaja bagi memperkenalkan Malaysia sebagai pusat pelancongan yang terbaik di rantau ini. Setiausaha Parlimen Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan, Encik Abdul Rahman Sulaiman berkata, antara negara yang terpilih bagi rancangan itu ialah Amerika Syarikat, Australia, negara-negara Eropah dan Jepun. Langkah itu sebahagian daripada usaha galakan untuk menarik lebih ramai pelancong seberang laut ke negara ini tahun depan. Sejajar dengan perkembangan pembangunan negara, kegunaan sumpitan bagi masyarakat orang asli dalam usaha mencari rezeki dan pertahanan diri daripada musuh kini pupus. Tetapi keistimewaan sumpitan tidak dibiarkan hilang di telan zaman. Kalau dulu orang asli menggunakan sumpitan untuk tujuan memburu, kini ia digunakan sebagai alat sukan. Buat pertama kalinya, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atau JHEOA mengadakan pertandingan menyumpit peringkat kebangsaan. Lebih 50 peserta mengambil bahagian.
Ketua Pengarah JHEOA Encik Jimin Idris berkata, corak hidup orang asli kini jauh berubah. Mereka tidak lagi bergantung kepada haiwan buruan untuk makanan dan sumpitan pun tidak lagi begitu kerap digunakan. Melalui pertandingan menyumpit ini, ia dapat mengekalkan kegiatan tradisi orang asli. Dua matlamat yang ada sebenarnya. Pertama, ialah buat pertama kalinya menentukan supaya adanya satu peraturan dan undang-undang yang khas mengenai dengan sukan sumpitan. Kerana sebelum ini segala pertandingan menyumpit telah dibuat dengan cara ad hoc sahaja tanpa dikenakan dengan syarat-syarat tertentu seperti mana yang dikenakan mengenai dengan sukan-sukan lain. Sebab kedua ialah kita nak anggapkan ini sebagai satu tindakan ke arah menggalakkan pelancong-pelancong datang ke negara kita, khususnya melihat sukan-sukan yang agak berbeza daripada sukan-sukan lain. Sultan Selangor Darul Ihsan akan menyampaikan hadiah kepada pemenang dalam lawatan rasminya ke perkampungan orang asli ini pada hari Selasa. Peminat kucing membanjiri Muzium Negara untuk menyaksikan pertandingan kucing. Pertandingan itu menjadi acara kemuncak pameran kucing yang berlangsung selama 3 bulan. 53 ekor kucing daripada pelbagai jenis menyertai pertandingan kucing di Muzium Negara hari ini. Ia dianjurkan oleh Kelab Kucing Malaysia. Presidennya berkata, pertandingan ini bertujuan menggalakkan orang ramai menyayangi kucing. Beliau berkata, pengadilan dibuat berdasarkan bentuk muka dan badan kucing, warna bulu dan mata serta perangainya. Penyertaan kucing-kucing itu dikategorikan kepada 5 bahagian: berbulu panjang, kucing tempatan, kucing Persia, pedigree dan Burman. Pertandingan ini diadili oleh Timbalan Presiden Persekutuan Antarabangsa Kucing, Puan Molly Oliver. Juara pertandingan ini ialah Premier Flash Ambassador dari Aftina Cattery menerima sebuah piala, sijil penyertaan dan barang-barang makanan kucing. Manakala pemilik juara kucing dari setiap jenis menerima hamper dan sijil. Menternak ayam sekiranya diusahakan secara besar-besaran boleh mendatangkan keuntungan. Namun ia wajar dilakukan dengan pengurusan yang teliti. Inilah yang dilakukan oleh seorang penternak ayam di Kampung Jijian, Nilai, Negeri Sembilan. Encik Abu Bakar Boyadi mengusahakan ladang ternakan ayam ini sejak 8 tahun lalu. Jumlah ayam yang terdapat di ladangnya kini mencapai 40,000 ekor, termasuklah ayam daging dan ayam telur. Setiap hari, ayam-ayam ini menghasilkan 1,500 sehingga 2,000 biji telur. Hasil ayam daging dan telur ini dipasarkan di seluruh Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain. Encik Abu Bakar kini mempunyai 7 pekerja di ladang ini. Selain menternak ayam, banyak usaha lain dijalankan. Ladangnya seluas 7.6 hektar ini juga diusahakan secara bersepadu. Ini termasuklah tanaman tebu, koko, sayur-sayuran dan kebun durian. Encik Abu Bakar juga mengusahakan ternakan ikan di 11 kolam. Apakah rahsia kejayaan Encik Abu Bakar ini? Kita dah pilih pertanian. Kita terpaksalah teruskan kita punya pertanian kan. Kalau kita buat satu kerja tu tak diusahakan dengan tekun, mungkin kita tak dapat dia punya faedah. Kalau makan gaji pun memang susah juga untuk nak mengatakan mendapat lapang. Pasal pendapat itu bergantung kepada kemampuan negara. Begitu juga kita di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian bukan semuanya yang menguntungkan, tetapi tidaklah semestinya setiap petani itu rugi. Ada kalanya menguntungkan. Kalau diperbandingkan memang ada baiknya makan gaji, tetapi kita bawa jangka panjangnya lebih baik dalam bidang pertanian. Hasil usaha yang gigih ini, Kerajaan Negeri Sembilan menganugerahinya sebagai Peladang Jaya
pada tahun 1981 hingga 1983. Pada tahun 1986, dia dianugerahi Peladang Jaya Kebangsaan. Amalan gotong royong peninggalan generasi nenek moyang terus dilakukan untuk mengeratkan perpaduan di kalangan penduduk setempat. Menyedari hakikat ini, penduduk-penduduk kampung Kastam di Ibu Negara mengadakan gotong royong membaiki madrasah kampung mereka pagi tadi. Madrasah ini dibina pada tahun 1967. Penduduk di sekitar kampung Kastam ini mengambil daya usaha untuk mengecat semula madrasah ini. Kerja-kerja ini dilakukan secara gotong royong. Usaha mereka ini dibantu oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL Cawangan Damansara. DBKL menghulurkan RM2,000 untuk memperbaiki madrasah ini. Di samping itu, DBKL juga meminjamkan keperluan lain seperti lori dan gergaji bagi memudahkan kerja. 150 penduduk di sekitar kampung ini dan pegawai serta kaki tangan DBKL mengambil bahagian dalam gotong royong ini. Kita ikuti berita luar negeri bersama Wan Zaleha. Hingga 25 darjah Celsius. Berita sukan. Kejohanan sepak takraw emas utusan RTM. Thailand menjuarai regu antarabangsa dunia dengan mengalahkan Malaysia dengan keputusan 15-11 dalam set penentuan sebentar tadi. Seperti yang dijangkakan, pertemuan dua jaguh tradisi sepak takraw itu mempamerkan corak perlawanan sengit. Regu Malaysia terdiri dari Norani Adan, tekong, Zahir Awang, apik kanan dan Malik Syamsuddin, apik kiri, tewas kepada regu Thailand dalam set pertama dengan keputusan 10-15. Meskipun regu Malaysia menang set kedua dengan keputusan 17-14, tetapi terpaksa berhempas pulas lebih 50 minit bagi menewaskan regu Thailand. Sementara itu, dalam perlawanan akhir peringkat kebangsaan, pasukan Kedah muncul juara apabila berjaya menewaskan wilayah persekutuan di Stadium Negara petang tadi. Dalam perlawanan ini, pasukan Kedah berbaju hijau menurunkan pemain utama negeri itu, Salim Muhammad Yusof, menewaskan wilayah persekutuan 9-15, 15-10, 15-10. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Najib Tun Razak turut menyaksikan perlawanan ini. Sekian berita daripada kami. Selamat menonton dan selamat malam.